KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Teras Didik TV KPM. Syukran jazilan li jami'al musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tullab wal muallimin. Antum ma'ana Azhar Hilmi. Kaifa halukum jami'an? Ud'ukum sihatan wa afiyatan. Allah yaftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. اليوم سنتعلم المادة الشريعة في تحت الموضوع فقه الجنايات. Walakin qabla an nabda, sebelum kita nak mulakan pagi ini, seperti biasa, kita nak kena sentiasa remind diri kita untuk sentiasa mematuhi SOP walau di mana pun kita berada. Penjarakan fizikal 1 meter, kemudian pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman. Itu yang paling penting, kita nak turunkan kadar jangkitan COVID-19. Baik, topik pagi ini sangat menarik, sangat best sebab kita nak membincangkan berkenaan dengan had zina dan qazaf. Tapi persoalannya, siapa ustaz ataupun guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Kita nak saksikan dulu video profil ini. Baik, itu dia, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ismail Khalil, Guru Al-Syariah, Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sabak Bernam, Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Alhamdulillah. Ustaz, sihat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz nampak sangat luar biasa pagi ni Ustaz. Walaupun topik kita kalau dengar tu macam agak berat Ustaz. Kan? Tetapi yelah, bila sebut pasal ilmu, mestilah kita nak kena belajar kan. Dan kita nak kena faham dan juga hadam. Baik, Ustaz, kita tak akan berdua saja sebab saya selaku ketua kelas pagi ni Ustaz, ada rakan-rakan saya nak join sekali lah Ustaz pagi ni. Okey, boleh. Boleh Ustaz? InsyaAllah boleh. Okey, kita nak persilakan. Saya nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum semua. Kaifa halukum jami'an? Semua sihat ke? Alhamdulillah. Baik. Bolehkah kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan kita yang mana semua pelajar daripada Maktab Mahmud Padang Terap, Kedah. Itu dia orang kampung Ustaz. Ya. Kebetulan. Dapat jumpa orang kampung kebetulan. Alhamdulillah. Baik, kita nak berkenalan dengan, selalu orang kampung saya cakap ladies first. So pagi ni kita nak berkenal-kenalan dengan rakan kita yang pertama, Rabi'atul Adawiyah. Tafadhali ya Rabi'atul Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rabi'atul Adawiyah binti Muhammad Rizwan. Boleh panggil Adawiyah. Saya dari kelas 5 Najah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah dan juga ingin menjadi seorang da'i insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga cita-cita tu dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin insya-Allah. Baik, seterusnya Nurul Syafiqah. Tafadhali ya Nurul Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Syafiqah binti Muhammad Asri. Saya dari kelas 5 Najah. Cita-cita saya seorang peguam dan cita-cita kedua saya ialah menjadi seorang pendakwah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kena dengan topik yang kita nak belajar ataupun subjek kita nak belajar ini Ustaz. Bila sebut pasal cita-cita nak jadi peguam Ustaz Ya. Itu dia. Insya-Allah. Kita doakan najah insya-Allah. Baik, seterusnya Nur Ain Zakirah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nur Ain Zakirah binti Abdullah. Boleh panggil Zakirah dari kelas 5 Najah. Cita-cita saya ingin menjadi businesswoman. Dalam masa yang sama, saya juga ingin menjadi seorang pendakwah, peniaga sambil berdakwah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semua ada cita-cita yang sangat-sangat murni ya. Baik, seterusnya Ibrahim. Tafadhal ya Ibrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim bin Syuaib. Boleh panggil saya Ibrahim dari kelas 5 Falah. Cita-cita saya ingin menjadi pensyarah. Pada masa yang sama saya ingin menjadi pendakwah yang terkenal.
insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bukan sekadar terkenal di bumi, juga terkenal di langit, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Amin. Baik, seterusnya Darimi, Muhammad Darimi. Tafadhal ya Darimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi. Muhammad Darimi bin Mat Ayub. Saya boleh panggil saya Darimi. Saya daripada kelas 5 Falah. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang usahawan. Dalam masa yang sama, saya nak mengajak juga orang ke arah kebaikan. Itu dia, Masya Allah. Semua ada cita-cita yang murni. Kita doakan moga menjadi usahawan yang saleh dan juga musleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir wa akhiran, Nur Adriana. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adriana Jo binti Rusdi. Boleh panggil Adriana, dari kelas 5 Najah. Cita-cita saya nak jadi seorang guru dan hafizah, insya-Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, cita-cita yang sangat murni. Saya teringat satu hadis Ustaz. Betul ke saya Ustaz kalau saya salah? Kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Atau kama qala Rasulullah SAW, Nabi sebut, sebaik-baik dalam kalangan kamu adalah orang belajar Quran dan juga mengajarkannya. So niat yang sangat baik, kita doa moga dipermudahkan semuanya insya-Allah. Baik. Topik tadi kita dah sebut berkenaan dengan fiqhul jinayat, had zina dan juga qazaf yang lebih detail, lebih terperinci. Tapi kita nak tahu juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik mata pelajaran yang kita nak belajar pagi ini dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Saya meminati maddah syariah ini kerana ia dapat menjadi panduan hidup yang lengkap dalam kehidupan sebagai seorang Muslim yang wajib mentaati syariat Islamiyah di samping mengamalkan konsep amal ma'ruf nahi munkar. Maddah syariah ini telah merangkumi beberapa aspek. Ia bermula daripada qiraatul Quran, wa fiqhul ibadat, wa fiqhul munakahat, wa fiqhul muamalat, wa fiqhul jinayat. Kesimpulannya, mata pelajaran ini amatlah penting terhadap pelajar untuk mengenali dan memahami hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya amat meminati mata pelajaran syariah kerana saya dapat mempelajari cara melaksanakan amal ibadat dengan sempurna sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subjek ini merangkumi segala aspek kehidupan seorang Muslim yang berilmu, beriman, beramal dan bertakwa. Bidang syariah merangkumi 4 bidang iaitu ibadat, munakahat, jinayat dan muamalat. Secara keseluruhannya, subjek syariah membincangkan segala aspek kehidupan untuk membina insan yang sempurna serta mendapat keridaan Allah di dunia dan juga di akhirat. Saya amat menyukai subjek syariah kerana melalui subjek ini saya dapat mempelajari dan menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum dan aturan Islam dalam kehidupan. Selain itu, tidak dinafikan juga terdapat bab yang sukar untuk saya menguasai iaitu Uqud At-Ta'minah. Namun, atas bimbingan guru di sekolah, saya dapat memahaminya dengan lebih baik. Oleh itu, saya berharap agar dapat menguasai subjek syariah ke tahap yang lebih tinggi, insya-Allah. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan mata pelajaran yang kita nak belajar pada pagi ini untuk al-syariah dan topik kita fiqhul jinayat, had zina dan juga qazaf. Ustaz tadi bila sebut berkenaan dengan fiqhul ni, kadang-kadang kita lebih fokus ataupun macam saya sendiri kadang lebih fokus kepada fiqhul munakahat. Kan, bila munakahat seronok kan, tapi yang lain tu macam tak fokus sangat. So hari ini kita kena bagi tumpuan dan fokus sepenuhnya. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita Ustaz, tadi kita dah sebut berkenaan dengan SOP kita nak kena patuh. Saya dan Ustaz kami pakai pelitup muka, kami jaga penjarakan fizikal dan juga kita ada cecair pembasmi kuman Ustaz untuk kita gunakan. Terima kasih. Itu dia. Kalau anda di rumah tidak ada gel pembasmi kuman ni, tidak ada masalah. Anda boleh sahaja gunakan air dan juga sabun. Yang objektifnya sama, nak membasmi kuman dan juga menjaga kebersihan diri kita lah, insya-Allah. Baik Ustaz, bila sebut berkenaan dengan fiqhul jinayat dan juga topik yang lebih khusus lagi adalah berkenaan dengan had zina dan juga qazaf ni Ustaz, apa yang sebenarnya kita nak belajar ataupun yang kita nak bincangkan pagi ni Ustaz melalui topik yang kita nak bincangkan ni Ustaz? Baik, jazakallah khair akhuya host Ustaz Azhar. Jadi tajuk kita pada hari ini agak berat. Ya. Saya sampai tidur malam tangan melintang atas kepala. Allahu akbar. Okey, ini kita membicarakan tentang
isu-isu berkaitan penghakiman dan pelaksanaan hukuman. Okey, jadi apa yang akan dipelajari oleh anak-anak pelajar serta penonton-penonton pada hari ini, ia berkaitan tentang cara pelaksanaan hukuman syariah yang telah dijalankan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu pada zaman hayatnya baginda Rasulullah SAW serta para sahabat juga para tabi'in. Okey. Manakala pada hari ini, okey, mungkin situasinya agak berbeza. Okey, memandangkan umat Islam ini kata masih orang kata dalam keadaan tercari-cari. Okey, akan tentang kefahaman Islam yang sebenar dan setelah kehilangan kerajaan Islam ke. Jadi di sini ilmuwan sarjana Islam menyatakan bahawa untuk kita melaksanakan undang-undang hudud ni, kita perlu melengkapkan dulu kefahaman rakyat, rakyat yang dipimpin tentang Islam itu sendiri. Serta mencukupkan keperluan kehidupan mereka terlebih dulu. Barulah hukuman hudud ni dapat dilaksanakan sebagai pilihan yang terakhir. Baik. So maksudnya antara pelaksanaan dan kefahaman perlu diberi kefahaman terlebih dahulu Ustaz sebelum mulakan pelaksanaannya. Itu dia. Baik, dan kita yakin dan percaya topik ini sangat menarik, mata pelajaran ini sangat menarik dan ini pengetahuan untuk kita semua juga Ustaz, kan, untuk kita sama-sama nak belajar dan juga mendalami apa yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita. Dan yang paling penting, kita nak berhenti rehat seketika Ustaz, boleh Ustaz? Ya, boleh, silakan. Sebelum kita mulakan perjalanan kita dalam fiqhul jinayat, had zina dan juga qazaf ini. Selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita nak teruskan kelas kita. Perjalanan kita akan bermula, yang mana mata pelajaran yang kita belajar pagi ini berkenaan dengan Al-Syariah, dan topik kita ataupun tajuk kecil yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan fiqhul jinayat, had zina dan juga qazaf. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, anda semua dah bersedia untuk kita mulakan perjalanan kita pagi ini? Kalau dah bersedia, bagi saya double thumbs up sikit macam ni. Itu dia. Belanja saya double thumbs up. Semua malu-malu lah Ustaz. Kan? Tapi semua ceria. Itu yang best. Kan rakan-rakan saya semua ceria pagi ni. Baik, kita tak nak lengahkan masa lagi Ustaz. Saya nak persilakan, saya serahkan untuk mulakan perjalanan Teras pagi ini bersama dengan Ustaz Ismail. Tafadhali Ustaz. Syukran host Azhar. Okey, anak-anak pelajar, insya-Allah hari ini kita akan memulakan satu tajuk pembelajaran berkaitan tentang fiqhul jinayat. Lebih khusus ianya akan memperincikan tentang tajuk hudud. Jadi uridu min wahidah min talabah bi qiraah ta'rif bi qiraati an ta'rifil hudud lughatan wa syar'an. Uridu wahidah min at-talabah mungkin min az-zakirah. Baik, tafadhali ya Zakira. Ya. Al-hudud lughatan al-man'u, syar'an uqubatun muqaddaratun syar'an li haqqillahi ta'ala. Baik. Ma makna hadhihi jumlah anda syara'? Uqubatun muqaddaratun syar'an li haqqillah. Okey, tafadhali.
hukuman yang telah ditentukan pada syarak bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, mumtazah. Syukran laki, jazakillah khair. Okey. Uqubah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, maksudnya bukanlah aturan manusia, Ustaz. Iya, tidak. Ianya ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT. Okey, dalam pembelajaran hudud ni, dia ada beberapa pecahan. Ya, Ustazah. Dia bukan terhad kepada satu-satu jenis hukuman. Antaranya zina, qazaf, sarikah, mencuri, syurbil khamar, meminum arak, seterusnya riddah, murtad, hukum murtad. Seterusnya bugha. Bugha ni kita maksudkan sebagai pelampau, ekstremis. Seterusnya al-hirabah. Hirabah ni dia bermaksud quta' turuk ataupun dia apa tu nama dia? Samun. Okey, samun. Okey, jadi ini di antara tajuk-tajuk yang dipelajari oleh anak-anak pelajar pada peringkat SPM. Okey. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada tajuk yang pertama. Berkaitan tentang az-zina. Okey. Tajuk ni agak berat. Ni namun para pelajar, saya yakin anak-anak pelajar dapat menguasai dia dengan baik. Jadi saya minta daripada seorang pelajar lelaki pula, sama ada Ibrahim ataupun Darimi, untuk membacakan ta'rif zina dari sudut bahasa. Okey, tafaddal Ibrahim. Tafaddal ya Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif zina istilahan wat'ur rajuli al-mar'ata fil qubul biduni 'aqdin syar'i. Aywa. Ma makna jumlah? Seorang lelaki menyetubuhi seorang perempuan pada bahagian hadapan tanpa akad syarak. Aywa, tepat. Jawapannya tepat. Jadi inilah yang tarif yang perlu diingat dan dihafaz oleh anak-anak pelajar sebelum mereka menghadapi ujian sekolah ataupun ujian peperiksaan SPM. Okey, jadi di sana ada dalil. Okey, setiap daripada hukum tu yang ditentukan oleh Allah SWT dah tentu ada dalil. Sama ada daripada Quran ataupun hadis. Jadi memandangkan hos kita pada hari ini, okey, seorang qari, seorang qari, kita minta daripada hos untuk membacakan dalil daripada surah An-Nur berkaitan tentang zina ini, pengharaman zina. Silakan. Ustaz, saya cuba Ustaz. Kalau salah mohon Ustaz betulkan saya Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Itu. Dia kalau kata qari baca, dengan ustaz baca dia ada beza. Jadi ustaz dia angkat tangan, surrender dulu pada qari kan. Dia serah pada yang pakar. Tapi huraian dia kita kena rujuk pada ahli dia Ustaz. Ya. Okey, jadi itu ayat daripada surah An-Nur yang mana Allah SWT telah menjelaskan bahawa az-zaniyatu waz-zani, iaitu pelaku perbuatan zina, perempuan dan juga lelaki, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Hendaklah dilaksanakan hukuman sebatan ke atas mereka berdua 100 kali sebatan. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah kamu ambil sebarang keringanan pada pelaksanaan hukum Allah ini. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, sekiranya Allah SWT menyatakan bahawa sekiranya kamu semua beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ila akhir ayah. Okey, taib. Seterusnya, terdapat juga dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta uridu minat talib Darimi bi qiraah ad-dalil minas sunnah nabawiyah. Tafaddal ya Darimi. Tafaddal.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuzu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Baik. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warrajmu. Rawahul Muslim. Baik, syukran laka. Alhamdulillah. Okey. Baik. Hadis riwayat daripada seorang sahabi Al-Jalil Ubadah bin Samit. Okey, dia berkata telah berkata Rasulullah SAW, ambil daripada aku, seolah-olah dia takut perkara tersebut dia hilang, dia kehilangan perkara tersebut. Sesungguhnya Allah telah memberikan kamu satu cara, cara pelaksanaan tentang hukum. Al-bikru bil bikri, seorang yang perawan dengan perawan yang melakukan perbuatan jenayah zina, hendaklah dilaksanakan kepada mereka sebatan, 100 kali sebatan. Baik. Dan juga dibuang daerah selama setahun. Okey, kemudian asaibu bisaibi, dan juga bagi golongan yang telah berkahwin hendaklah di rotan 100 dan juga rejam. Okey, kat sini dia ada perbahasan dia. Dia ada perbahasan, berbagai perbahasan ulama lah. Jadi itu bukan perbahasan kita pada hari ini. Seterusnya kita nak tanya pada anak pelajar. Baik. Mungkin kepada Najwa, kita nak tanyakan tentang pendapat ulama pada hukuman zina ini. Baik, tafadhali ya Najwa. الزنا حرام بالإجماع واتفق أهل المالك على تحريمه وهو من أفحش الكبائر. طيب. Okey. Ittafaqa ahlul milal ala tahrimihi. Limaza qala ahlul milal bitahrimi yani jarimatu zina li'annahu min akbari kabair atau asyaddul wa afhashu al-kabair. Dia dari orang kata tu seburuk-buruk, okey, seburuk-buruk perbuatan dosa besar. Okey, walam yahillu fi millatin qad walihadza kana hadduhu asyaddal hudud li'annahu jinayatun 'ala al-a'rad wal ansab. Jadi saya minta seorang daripada anak pelajar. Baik. Apa maksud li'annahu jinayatun 'ala al-a'radi wal ansab? Baik, siapa yang nak cuba jawab? Siapa yang nak cuba, yang belum cuba lagi, silakan. Li'annahu jinayatun 'ala al-a'rad wal ansab. Zakirah Ustaz. Tafadhali ya Zakirah. Okey. Silakan untuk menjawab. Kerana jenayah ke atas kehormatan dan keturunan. Okey. Nasablah Ustaz. Dia berkaitan jenayah yang berkaitan keturunan ya. Syukran. Syukran lagi ya Zakirah. Seterusnya, bagaimanakah cara untuk kita menetapkan turuk isbat zina? Saya minta daripada Rabi'ah. Ada berapa cara ya untuk kita menetapkan hukuman zina ni? Silakan Rabi'ah. Baik. Tafadhal ya Rabi'atul Adawiyah. Ada dua cara. Baik. Okey, tafadhali. Yang pertama, al-awwal. Al-ikram min az-zani. Baik. Okey. Syahadah arba'ah. Syahadah arba'ah rijalin udul. Okay? Syahadah arba'ah rijalin udul ala zina. Okey, dia ada dua. Yang pertama iqrar min az-zani. Okey, iaitu pengakuan daripada pelaku jenayah tersebut. Okey. Seterusnya yang kedua, penyaksian daripada 4 lelaki yang adil tentang perbuatan zina tersebut. Maksudnya Ustaz tak sewenang-wenangnya Ustaz kita boleh nak jatuhkan satu-satu hukuman. Mesti ada dia punya saksi juga, mesti ada dia punya iqrar daripada penzina itu sendiri Ustaz. Seperti yang Ustaz maklumkan. Baik. Kalau tengok di bawah tu Ustaz, apa yang adakah huraian kepada 4 jenis saksi tu Ustaz? Okey, cara pelaksanaan hukuman zina. Baik. Okey, bagaimanakah cara pelaksanaan hukuman zina?
dia ada dua cara bagi dia berbeza kategori sama ada penzina tersebut pelaku perbuatan kabair dosa-dosa besar tersebut sama ada dia telah berkahwin ataupun belum berkahwin. Okey, baik. Dua situasi yang berbeza. Baik. Okey, saya minta daripada Najwa untuk menyatakan bagaimanakah hukuman untuk pelaku zina yang telah berkahwin atau kita nyatakan sebagai azani muhsan. Tafadhali ya Najwa. Azani muhsan ar-rajmu bil hijarati hatta al-maut. Aywa. Wa ghairu muhsan Wa ghairu muhsan mi'atu jildatin wa yuqarrabu amin. Aywa. Baik, syukran laki ya Najwa. Ini memang tidak ada tolak ansur Ustaz ni no tolerance. Kalau ikut dalam pelaksanaan undang-undang jenayah syariah lah. Tapi seperti mana yang saya nyatakan tadi, dia adalah last option. Baik. Itu maksudnya ada dia punya kriteria dalam nak melaksanakan satu-satu hukuman. Macam tadi Ustaz sebut, kalau azani muhsan tadi Ustaz, saya recap balik, yang mana rejam sehingga maut Ustaz, dan juga ghairu muhsan adalah sebatan. 100 sebatan. Baik Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika, boleh Ustaz? Okey, boleh. Silakan. Kita akan kembali selepas ini. Kita nak teruskan perjalanan kita lagi, nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan fiqhul jinayat, yang topik kita bincangkan had zina dan juga qazaf. Sekejap sahaja lagi dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan had zina, berkenaan dengan hukuman, pelaksanaannya, dalil. Bukan mudah sebenarnya Ustaz nak melaksanakan satu-satu hukuman. Ada dia punya stage-stage ataupun peringkat-peringkat yang perlu dilalui sebelum terjatuhnya hukuman kepada seseorang yang disabitkan salah. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua masih okey ke? Masih bersedia ke untuk kita teruskan perjalanan kita dalam Teras ni? Okey, masih on lagi. Itu dia rakan kita pada pagi ni. Baik Ustaz, kita tak nak lengahkan masa. Tadi Ustaz dah bincang dan Ustaz dah sampaikan ataupun ajar berkenaan dengan had zina, dan kali ini Ustaz nak masuk berkenaan dengan qazaf. So mungkin saya serahkan kepada Ustaz untuk kita teruskan. Silakan. Okey, terima kasih host Azhar kita. Okay, kita nak masuk tajuk kedua. Tajuk ni pun berat juga. Dia ada berkaitan tentang zina tadi. Iaitu dia menuduh orang lain melakukan perbuatan ataupun dosa besar zina. Okey. Jadi menurut istilah, qazaf bermaksud ar-ramyu bizina fi ma'radi syatmi wa ta'yir. Okey. Dia bertujuan dia menuduh orang lain tu untuk mengaibkan dan juga memalukan orang lain. Kira macam propa, kaki propa kan, papu sana sini kan, propa pom dia keluar satu cerita kan. Orang tu tak tahu apa pun, dia tiba-tiba dengar, alamak bila masa. Gitu kan. Jadi dia ada hukuman dia. Dia menurut syarak ni. Okay, untuk mengelakkan berleluasanya perkara sedemikian. Kalau tadi Ustaz kita bincang berkenaan dengan mereka yang melakukan kesalahan, contoh zina tadi. So kali ini kita nak bincangkan berkenaan orang yang menuduh. Saya. Okey, baik.
Jadi dah tentu dia sudut perundangan Islam ianya mesti bersandarkan kepada dalil-dalil yang kotak ya kan. Jadi saya minta lagi sekali daripada host kita untuk membacakan dalil daripada Al-Quran berkaitan tentang Al-Qazaf ini. Baik. Silakan. Ustaz, kalau saya salah, Ustaz mohon betulkan saya Ustaz. InsyaAllah. Saya cuba untuk belajar. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul-azim. Allah. Dia masuk dalam dia punya apa? Naram dia tu, dia punya makna dia tu, masya-Allah, tabarakallah. Min fadli Rabbi Ustaz. Okey. Insya-Allah. Jazakallah khair Ustaz Azhar. Jadi saya minta daripada Darimi untuk membacakan makna ayat surah ni. Silakan Darimi, boleh? Tafadhal ya Darimi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsanat, dan orang perempuan yang baik. Itu surah An-Nur. Orang perempuan yang baik, kemudian dia tidak yaitu bi'arban, dan dia menuduh seorang perempuan yang baik dan tidak mendatangkan 4 penyaksi. Fajliduhum samaniyata jadah, maka sebablah dia dengan 80 kali sebatan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak diterima untuknya, dia tidak terima syahadatan abadan, saksi selamanya. Dia macam ditolak penyaksian itu, dia ditolak, pentuduh dia itu ditolak. Baik. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka daripada orang yang fasik. Orang yang menuduh tadi daripada orang yang fasik. Baik, syukran laka. Baik. Okey. Cukup sekadar itu dari Mi. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Syukran lak. Jawapan yang baik. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, mereka ni yang menuduh. Ya Ustaz. Kemudian tak ada saksi. Baik. Okey, tak ada saksi. Jadi mereka ini penyaksian mereka gugur. Baik. Dan tak boleh jadi saksi pada mana-mana situasi. Saksi apa pun tak diterima dan mereka ni dikategorikan sebagai golongan yang fasik. Okey. Baik. Seterusnya. Baik. Kita masuk pula, kita rujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta daripada Syafiqah, boleh tolong bacakan hadis Rasulullah SAW berkaitan tentang perbuatan qazaf ini? Tafadhali. Tafadhali ya Syafiqah. Okey, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Istanibu as-sab'a al-mubiqati." Qalu: "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Qala: "Asyirku billahi wa sihru wa qatl an-nafsi التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتوالي يوم الزحف والقذف المحصنات المؤمنات الغافلات." Baik, syukran laki ya Nurul Syafiqah. Terima kasih diucapkan kepada Syafiqah. Jadi Rasulullah SAW telah menyatakan, jauhilah 7 perkara yang boleh menyebabkan kita jatuh kepada dosa-dosa besar. Baik. Yang pertama apa dia? Syirik. Baik. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh manusia yang Allah haramkan. Perbuatan bunuh ni haram, melainkan dengan sebab satu perkara yang dibenarkan oleh syara' lah, illa bil haq.
Waklul riba, makan riba, atau mengambil, memberi riba dan seterusnya. Okey. Waklu malil yatim, memakan harta anak yatim pun boleh menyebabkan kita ni terjerumus ke dalam perbuatan haram. Wa tawalli yaumaz zahf, dan berpaling ketika dalam satu pertempuran. Wa qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Okey, ini dia punya wajhud dilalah yang mana anak-anak pelajar perlu mengingatnya dengan baik. Menuduh seorang perempuan yang beriman tentang perbuatan jenayah zina. Jadi al-qazfu ni, qazaf, haramun bil ijma' wa huwa minal kabair wa yujibu haddan syar'an. Dia wajib untuk dilaksanakan ke atas pelakunya hukuman had. Baik. Jadi kita nak tengoklah apa dia punya hukuman hadnya. Ya. Kan. Al-uqubah idza qazafa musliman bisuraihi zina wa lam ya'ti bi arba'ati syuhada fayuqamu alaihi haddul qazf. Yuqamu alaihi madza? Haddul qazfi wa huwa 80 jaldah wa tasqutu syahadatahu. Mereka ni dihukumkan dengan 80 kali sebatan serta gugur penyaksiannya. Okey. So maksudnya kalau sengaja saja macam Ustaz sebut tadi, tuduh dengan niat nak mengaibkan tanpa mendatangkan saksi, so tetap ada hukumannya Ustaz, 80 sebatan dan juga gugur, dia tak boleh menjadi saksi. Ya saya. Baik. Tapi sebelum tu dia ada syarat dia untuk kita lakukan laksanakan hukuman ni. Baik. Yang pertama, syarat-syarat berkaitan dengan penuduh. Yang kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan yang dituduh ataupun al-maqzuf. Syurut alal qazif wa syurutul alal maqzuf. Jadi saya nak minta daripada pelajar untuk memberikan atau menyatakan syarat kepada yang menuduh ni. Apa syarat dia ya? Siapa boleh tolong bacakan? Baik. Siapa yang nak baca ataupun nak menjawab? Zakirah lagi. Tafadhali ya Zakirah, masya-Allah. Okey, silakan. البلوغ أن يكون القذف بالغا فلا يقام الحد على الصبي. طيب. والثاني الشرط الثاني ما هو؟ Siapa yang nak cuba menjawab? Adakah Zakir? Okey, Ibrahim. Tafadhal ya Ibrahim. العاقل أن يكون القاذف عاقلا فلا حد على مجنون. Okey, tidak boleh dilaksanakan hukuman had pada orang yang gila. Okey. Baik. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga siapa yang nak jawab? Darimi. Tafadhal ya Darimi. Yang ketiga al-ikhtiyaru. Baik. An yakuna qazifun mukhtaran falam yujadda 'ala al-makrah. Falam yuhadda أن يكون القاذف مختار معنى باختياره أنه يقذف غيره ولم يقرأ عليه أحد فلم يحد على المكره. Okay, tidak dilaksanakan hukuman hudud itu kepada orang yang dipaksa. Ada orang lain paksa dia kan untuk dia menuduh si pelaku contoh. Jadi tidak boleh dijatuhkan hukuman had 80 kali sebatan kepada si penuduh. Awal-rabi' mungkin min Rabi'ah Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Tafadhal. Kena dengan raqam ar-rabi'. Okey. Silakan. Tafadhali. قوله غير الأصلي للمقذوف. لا يحب حدي إن كان القاذف يحب الحد إن كان القاذف أبا أو أما المقذوف. طيب شكرا لك. شكرا لك يا ربيعة الأدوية. كونه غير الأصلي للمقذوف لا يجب الحد بمعنى الأصل لا يجب الحد على من إن كان القاذف أبا أو أما أو جد للمقذوف. Dia bukan bapa, bukan mak, bukan daripada asal dia lah ataupun datuk bagi yang dituduh tersebut. Kalau kata berlaku sedemikian, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman 80 kali sebatan
kepada al-qazif. Seterusnya al-akhir al-ilmu bit-tahrim. Hendaklah dia mengetahui bahawa perbuatan menuduh orang lain melakukan jenayah zina tersebut adalah haram. An yakunal qazifu aliman bitahrim fala haddun alal jahilin bihukmil qazf. Kalau orang tu dia tak tahu, contoh dia kata tak tahu, tak boleh nak laksanakan hukuman had tersebut. Jadi dia ada perincian dia. Kita tak boleh nak suka-suka. Ini kalau kita tengok Ustaz, 5 dalam nak menyatakan ataupun melaksanakan hukuman kepada mereka-mereka yang menuduh orang lain mungkin tidak mendatangkan saksi dengan tidak ada bukti dan sebagainya. Tetapi sebelum dilaksanakan hukuman 80 sebatan tadi dan juga gugur penyaksiannya, so perlu melepasi syurut tadi ataupun syarat-syarat tadi yang telah pun digariskan. So maksudnya Al-Islam sangat adil. Kan, Islam sangat syumul, sangat menyeluruh, walaupun dalam kita nampak sekecil-kecil benda, tetapi dalam nak melaksanakan satu-satu hukuman itu ada syarat-syarat, ada peringkat-peringkatnya untuk kita nak laksanakan. Kalau kita tengok Ustaz, bila sebut pasal qazaf ni, saya teringat bagaimana sirah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kita pernah dengar dalam sirah bagaimana Sayyidatina Aisyah difitnah untuk melakukan penzinaan pada ketika itu. So ini antara syarat-syarat ataupun peringkat-peringkat bagi mereka yang menuduh dengan tidak ada saksi, tidak datangkan saksi dan juga tidak ada bukti. Baik, Ustaz, kita dah berhenti rehat seketika, Ustaz. Boleh, Ustaz? Okey, silakan. Baik, kita akan kembali selepas ini sambung kelas kita sekejap sahaja lagi dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita dah belajar, kita dah bincangkan berkenaan dengan had zina dan juga qazaf, dan kita nak sambung Ustaz berkenaan dengan qazaf tadi, huraian Ustaz, dan juga lebih terperinci berkenaan dengan qazaf, bagaimana ataupun hukuman-hukuman terhadap mereka yang menuduh orang melakukan zina tanpa ada saksi, tanpa ada bukti. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Hos Azhar. Jadi tadi kita dah tahu tentang yang penuduh. Sekarang yang dituduh, dia ada syarat dia. Baik. Okey. Yang pertama, syurutul iqamatil had fil maghzuf al-awwal al-Islam. Yani kaunul maghzufu musliman. Idza kana ghairul muslim fala yuqamu aw fala yajibu alaihi al-had. Wasani al-bulugh. Yani in kana al-maghzuf sabiyan. Yang dituduh itu kanak-kanak. Fala yajibu alaihi madza al-hadd. Wasalis al-aqlu. Hendaklah orang yang dituduh tu berakal. Takkan nak tuduh orang yang tak berakal kan? Tak bolehlah nak laksanakan hukuman had tersebut. Okey. Seterusnya afwan al-ifah. Baik. Kaunul maghzuf afifan ala zina. Okey. Yang ni maghzuf yang dituduh tu dia ni suci, bebas daripada tuduhan zina. Okey. Fa in kana al-maghzuf sabitan alaihi bizina imma bi syahada aw al-iqrar fala yuhaddu 'ala al-qazif. Maka kalau kata yang dituduh tu ada, okey, ada pensabitan. Baik. Apa tu pertuduhan tersebut, sama ada dengan penyaksian ataupun dengan pengakuan, maka si qazif tu yang penuduh tersebut tidak boleh dilaksanakan atau dijatuhkan hukuman had padanya. Yang terakhir adamul izin. Okey. Kaunul maghzuf kad
azina lil qazif biqazfihi mislu qawlu rajulin li ghairihi aqzifni faqazzafahu. Baik. Fala yuhaddul maghzuf bisababil izni minhu. Okey. Hendaklah yang dituduh tu telah memberi keizinan. Baik. Contoh dia dalam keadaan dia senyap, dia tak bagi jawapan ke apa, itu pun izin juga kan. Baik. Jadi kata diam tanda setuju Ustaz. Dia itu kalau kata dalam bab meminang orang perempuan. Tapi dalam bab menuduh ni dia setuju. Sebab apa? Dia dalam pemikiran dia nak tahu orang ni tahu tak hukum. Baik. Itu satu kan. Yang kedua, orang ni boleh dijatuhkan hukuman ta'zir. Baik. Yang penuduh tadi tu. Okey? Seperti seorang yang menyatakan akzif ni, hang nak kata apa tak kata kan. Aku tak buat apa kan. Baik. Wala yuhaddu maghzuf bisababil izni. Jadi orang yang dituduh tu tak dijatuhkan hukuman had qazaf tersebut. Okey, kalau kata dia muhsan atau ghairu muhsan tadilah. Okey, yang akan dijatuhkan hukuman oleh hakim adalah pada si penuduh. Yu'azzar. Okay. Jadi segala hukuman yang kita belajar hari ini, okey, sama ada dalam bab zina ataupun bab qazaf pada pelaku atau yang dituduh tersebut, iaitu maghzuf, hukuman tersebut hanya boleh dijatuhkan oleh satu pihak saja, iaitu hakim. Baik. Pemerintah, ulul amri. Jadi yang lain-lain dia tak ada hak. Qadi dia boleh memberi cadangan, tapi ulul amri yang membuat yang melaksanakan hukuman. Maksudnya kalau macam kita sebagai rakyat biasa ni Ustaz, contohlah kan, mungkin dalam kampung tu ada orang melakukan zina, so 4-5 orang datang serbu, ada 4 orang saksi dah ni. Tiba-tiba 4-5 orang ni yang menjatuhkan hukuman. Dia rejam, dia tak boleh Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak mencapai spesifikasi Ustaz sebut tadi. Yang mana mesti ulil amri. Ya, betul. Tepat sekali. Baik. Baik Ustaz. Jadi saya rasa cukup sekadar tu kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Kalau kata kita nak panjangkan, panjang lagi perbahasan ni sebenarnya. Okay? Tapi secara tak langsung pada pagi ni Ustaz, sangat-sangat seronok sebenarnya, bukan ilmu untuk para pelajar sahaja ataupun para murid sahaja, tetapi juga untuk kita semua yang bergelar Muslim ataupun mukallaf lah Ustaz, yang diberikan taklif ataupun diberikan tanggungjawab sebagai Muslim untuk melaksanakan orang kata apa, pribadi kita sebagai seorang yang baiklah, untuk kita nak ikut seperti mana yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita, nak memahami Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Baik, Ustaz, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung untuk kita punya rancangan Teras Didik TV KPM kita pada pagi ini. Mungkin Ustaz boleh bagi khulasah ataupun rumusan terhadap apa yang kita belajar pada pagi ini, daripada awal tadi, had zina dan juga qazaf itu sendiri Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. Okey, rumusan mudah. Dia dalam Islam ni dia ada guidelines dalam kehidupan. Okey. Jadi sebolehnya kita sebagai Muslim kita mengikuti garis panduan tersebut dan berusaha untuk menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menjerumuskan kita kepada fitnah dalam kehidupan kita lah seperti perbuatan zina dan juga perbuatan qazaf tadi itu. Jadi itu dia. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Baginda Al-Fadhil Ustaz Ismail Khalil, Guru Syariah Sekolah Agama Menengah Tinggi, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, sahabat berenam Selangor, dan juga rakan-rakan saya daripada Maktab Mahmud Padang Terap, Kedah. Itu dia orang kampung. Dan suka saya nak ingatkan diri saya Ustaz, dan juga semua sekali lah, tambah-tambah kita sekarang dalam zaman teknologi ni kan, kalau kita nak kaitkan qazaf dalam penuduhan Ustaz, bukan sekadar tertuduh secara zahir macam ni, juga di media sosial perlu berjaga-jaga supaya kita tak tergolong dalam golongan mereka yang menuduh tanpa saksi, tanpa bukti sehingga mengaibkan, malah lebih teruk lagi takut tergolong ataupun terjerumus kepada fitnah. Nauzubillah min zalik. Baik, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa temu janji kita Teras di TV KPM 8 hingga 10 pagi setiap hari. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada anda yang menonton, yang setia bersama dengan kami. Sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.
KPM.